Sebenarnya Al-Quran itu sungguh-sungguh kalamullah yang disampaikan oleh Jibril, utusan yang mulia. Yes. Yang kuat, gagah, lagi berkedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai aras. Yang ditaati di sana dalam kalangan malaikat, lagi dipercayai. Okey, terima kasih Tuan Sofi. Jadi, innahu laqawlu rasulin karim ayat 19 tu, Quran tu benar-benar kata-kata utusan yang mulia Jibril lah, yang ada kekuatan, satu. Yang kedua ada kedudukan di sisi Allah. Ketiga ditaati. Okey, yang ketiga pertama dia mulia. Kedua ada kekuatan, Allah nak azab mana-mana kaum, suruh dia settle je, Jibril. Yang ketiga ada kedudukan mulia di sisi Allah. Yang keempat muta'in, ditaati. Semua malaikat lain dengar cakap dia. Yang kelima amin, dipercayai. Jadi rasul kat situ Jibril. Okey, rasul kat situ Jibril. Maknanya dalam Quran bila sebut lafaz rasul, tidak semestinya makna nabi, tidak semestinya makna rasul. Kadang-kadang boleh beri makna Jibril, kadang-kadang boleh beri makna utusan. Sahabat-sahabat bila mereka berdakwah ke luar negara, mereka cakap pada orang tu, ana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya utusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya messenger Allah. Saya adalah utusan daripada utusan Allah. Jadi perkataan ar-rasul tak semestinya dalam Quran refer pada Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi yang lain sahaja. Okey, baik, balik semula ayat kita. Terima kasih Tuan Sofi. Okey. Maka ketika mana datang kepada Nabi Yusuf ar-Rasul, qala, dia telah berkata, Nabi Yusuf alaihissalam berkata, irji', kembalilah. Irji', kembalilah. Ila, kepada Rabbika, tuanmu. Bukan Allah ni ya. Rabbika kat sini, tuanmu. Tuan tu raja lah. Kembalilah kepada tuanmu. Ni pun sama juga. Kita pernah share sebelum ni, perkataan Rabb dalam Quran tidak semestinya memberi makna Allah, Tuhan. Rabb juga memberi makna tuan. Memberi makna tuan. Fa maka is'alhu, tanyalah dia. Is'alhu, tanyalah dia. Maksudnya tanyalah tuan raja tu. Ar-Rayyan bin Al-Walid tu. Tanyalah dia, ma apakah? Balu, keadaan. Bal, keadaan. Okey. An-niswah, wanita-wanita. An-niswah, wanita-wanita. Allati, yang. Allati, yang. Okey. Qatta'na, memotong. Melukakanlah sebenarnya. Kita terima memotong. Qatta'a tu potong. Okey. Kita dah bincang. Walaupun lafaznya potong, tapi tak adalah mereka potong dari sampai putus. Melukakan. Aidiyahunna, tangan-tangan mereka. Aidiyahunna, tangan-tangan mereka. Inna, sesungguhnya. Rabbi kat sini bukan Allah. Tuanku. Tuanku kat sini siapa dia? Qitfir. Suami Zulaikha. Tuan Sofi boleh tak merahkan Rabbika dengan Rabbi kat skrin, Tuan Sofi? Tuan Sofi boleh tak merahkan Rabbika dengan Rabbi? Okey, nah, dua-dua bukan Allah. Dua-dua kat sini bukan cerita pasal Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, Rabbi kat situ, siapa nama dia? Qitfir. Siapa Qitfir? Suami Zulaikha. Bekas tuan Nabi Yusuf. Bekas tuan lah, boleh lah, bekas tuan. Rabbika kat situ, refer dia raja. Raja. Sang raja Ar-Rayyan bin Al-Walid. Okey, kita kena faham siapa Rabbi kat sini baru kita jelas. Okey. Terima kasih Tuan Sofi. Okey, inna, sesungguhnya Rabbi, tuanku. Siapa? Qitfir. Bikaidihinna, dengan tipu daya mereka. Bikaidihinna, dengan tipu daya mereka. Okey. Alim, maha mengetahui. Alim, maha mengetahui. Baik. Tafsiran kedua, Rabbi kat situ boleh juga beri makna Allah. Boleh? Kita terjemah dua-dua, kita tafsir dua-dua. Puan Ira, tolong terjemah ayat 50. Puan Ira, tolong terjemahkan ayat 50.
Dan telah berkata raja, bawalah kepadaku dengannya, iaitu Yusuf. Maka tak kala datang kepadanya utusan, dia berkata, kembalilah kepada tuanmu. Maka tanyalah dia apakah keadaan wanita yang memotong tangan-tangan mereka. Sesungguhnya tuanku dengan tipu daya mereka maha mengetahui. Okey, baik. Terima kasih puan. Ni kali berapa ni? Sarham datang jumpa Nabi Yusuf ke penjara kali kedua. Kali pertama, Sarham datang jumpa Nabi Yusuf, beritahu, raja kita mimpi gini. Apa makna dia? Maka Nabi Yusuf pun cerita kat Sarham. Makna dia gini. Oh, Sarham pun balik Syok jumpa raja, dia cerita apa yang Nabi Yusuf takwilkan mimpi dia. Lembu punya susu, sapi dapat nama. Betul kan? Tumpang kelima atas kebaikan orang lain. Biasalah ni. Kemudian raja suruh dia pergi jumpa Nabi Yusuf AS kali kedua. Kali kedua ni pergi ke penjara, jumpa Nabi Yusuf nak buat apa? Suruh dia keluar penjara, ajak dia keluar penjara, pergi jumpa raja nak jumpa dia ni. Raja nak jumpa dia. Okey? Tapi Nabi Yusuf AS, tengok kemuliaan diri. Dia tak nak keluar penjara semata-mata kerana pandai takwil mimpi. Dalam masa yang sama, nama dia belum bersih. Kalau kita lah, na'udzubillah min zalik, duduk kat tempat macam Nabi Yusuf ni, apa cerita pun keluar dulu. Keluar dulu penjara, nanti dah keluar barulah kita settle benda lain tu. Nama bersih ke, nama tak bersih ke, nama buruk, nama tak buruk tu, kita tolak tepi dulu. Yang penting sekarang keluar penjara dulu. Maka Nabi SAW, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi puji Nabi Yusuf. Nabi kata apa dia? Walau labistu fi sijni ma labitha Yusuf la ajabtu da'i. Kalaulah aku tinggal dalam penjara selama mana yang Nabi Yusuf tinggal, nescaya aku akan menyahut seruan orang yang mengajak tu. Nabi Muhammad. Kalaulah aku kena penjara macam Nabi Yusuf punya lama, dah lah kena 5 tahun sebelum ni. Lepas tu kawan dia lupa pula, tambah lagi 3 hingga 9 tahun, tak tahu berapa tahun. Dah lama lah. Kalau kita 6 bulan, na'udzubillah lah. Kalau kena 6 bulan pun dah selesa sangat dah. Ini kena lebih pada 5 tahun. Tiba-tiba datang peluang nak suruh keluar penjara, jumpa raja. Keluar je lah dulu, nanti jumpa raja, ceritalah detail kat raja. Tapi Imam Zamakhsyari kata, Yusuf memohon kepada raja, sebelum dia dikeluarkan, pastikan nama dia bersih dahulu. Baru keluar. Apa guna dia keluar dalam keadaan orang pandang dia penggoda isteri Al-Aziz? Apa guna keluar pada penjara tapi orang pandang dia sebagai seorang lelaki yang minat dekat isteri tuan rumah? Buruk nama. Jadi Nabi Yusuf AS memilih untuk keluar daripada penjara dalam keadaan nama bersih. Senang cerita, nama bersih lebih mulia daripada duduk dalam penjara. Nama bersih tapi duduk dalam penjara lebih baik daripada keluar penjara nama buruk. Dia bebas. Orang tahu dia ada kes mahkamah banyak, tapi tiba-tiba semua kes dia digugurkan. Sebelum ni, contohlah ni sekadar contoh, tak ada kaitan dengan negara kita lah. Ni saya cerita negara dekat belah Afrika. Sebelum ni dia banyak kes mahkamah ni. Contoh tiba-tiba naik pada menteri baru kawan baik dia, semua kes dia digugurkan. Jadi nampak dia sedap, aku lu gila, bebas. Tapi pandangan orang tak ada dia, macam mana? Bersih tak? Kes dia tak selesai bicara pun lagi kat mahkamah. Kes dia kat mahkamah tu belum dibicarakan selesai pun lagi. Tengok semua digugurkan. Maknanya apa? Maknanya nama dia belum bersih, cuma dia tak ada kes sebab mungkin ketua hakim baru ke, Perdana Menteri baru ke, kawan dia. Jadi dia bebas tapi dalam keadaan nama dia tak bersih. Nabi Yusuf ada peluang nak bebas ni. Keluar je lah dulu. Nanti settle lah bab-bab lain tu. Tapi dia tak nak. Dia nak keluar daripada penjara dalam keadaan nama dia bersih. Jadi Nabi Yusuf AS suruh si Sarham ni pergi jumpa raja semula, cakap pada tuan kamu, itu raja tu, macam mana cerita dia wanita-wanita yang telah memotong ataupun melukakan jari-jari mereka. Baik. Kat sini nampak mulianya budi pekerti Yusuf. Dia memilih menggunakan perkataan yang tidak memburukkan, kalau bahasa kita, musuh dia lah. Dia memilih
untuk menggunakan perkataan-perkataan yang tidak memburukkan orang yang telah menganiaya dia. Boleh tak kalau Nabi Yusuf tukar perkataan, wanita-wanita yang telah melukakan tangan mereka tu, dia tukar guna perkataan wanita-wanita yang telah fitnah saya? Boleh tak? Boleh? Boleh tak kalau Nabi Yusuf AS menggunakan perkataan wanita-wanita yang telah menggoda saya? Boleh tak? Boleh. Wanita-wanita yang telah memfitnah saya? Boleh tak? Boleh. Kerana semua tu betul. Boleh. Nabi Yusuf kata, macam mana keadaan wanita yang fitnah saya tu? Macam mana keadaan wanita yang menggoda saya tu? Macam mana keadaan wanita yang telah menganiaya saya sampai saya kena penjara bertahun-tahun tu? Boleh tak? Boleh. Nabi Yusuf kalau guna perkataan tu, boleh sangat. Tak berdosa, tak haram pun. Sebab memang betul wanita tu goda dia, wanita-wanita tu fitnah dia, dan wanita-wanita tu telah menganiaya dia. Betul ke salah? Betul lah. Tetapi, apa kita dapat belajar daripada akhlak Nabi Yusuf ni? Walaupun orang tu menganiaya dia, walaupun orang-orang tu mengenakan dia sampai kena penjara bertahun-tahun, tapi dia masih memilih untuk guna perkataan yang tak nampak buruk orang tu. Kan buruk tu, bini orang tu pernah goda lelaki, kan buruk bunyi dia. Bini orang tu pernah fitnah orang lain, kan buruk nama dia. Jadi dalam banyak-banyak kesalahan wanita-wanita tadi, dia ambil yang, dia guna perkataan yang paling tidak menjatuhkan maruah mereka. Apa dia? Melukakan jari-jari mereka. Ini akhlak kita nak ni. Kalau kita duduk tempat tu, bubuh nama macam-macam lah kat perempuan tu, bubuh nama apa-apa pun. Betul kan? Orang tu jadi penyebab kita kena penjara bertahun-tahun. Nak berakhlak baik lagi dengan dia. Nak panggil dia dengan panggilan mulia lagi. Tak ada bubuh nama Fir'aun ke apa ke baru sesuai perempuan macam tu. Contoh kita ni lah yang susah nak maafkan orang, yang mulut geram sangat dekat orang yang aniaya kita. Nampak Dan suasana hari ni pun, suasana masyarakat kita hari ni samalah juga. Orang tu kita boleh sebut tentang dia sifat yang baik, tapi dalam diri dia ada 10 kejahatan, ada 3 kebaikan. Jadi untuk memperkenalkan diri dia pada orang, kita akan mention yang 10 jahat tu. Kita tak nak ke guna 1, 2, 3 kebaikan yang ada pada diri dia tu untuk memperkenalkan dia pada orang lain? Tak syok. Dia kena guna nama jahat tu, baru sedap sikit. Walau orang tu buat jahat pada orang lain, bukan pada kita pun. Tapi kita seronok nak cerita jahat dia, kita seronok nak sebut nama tak baik tentang dia depan orang lain. Baru sensasi kata-kata kita. Ini contoh yang tak baik lah. Ini Nabi Yusuf AS ajar kita, selagi mana seseorang tu ataupun sekumpulan tu, kita boleh panggil mereka dengan panggilan yang baik, cubalah panggilnya dengan panggilan yang baik. Okey, jelas? Okey, kemudian Nabi Yusuf AS kata, Inna Rabbi bikaidihinna alim. Pertama, Rabbi kat sini maksudnya Qitfir. Nabi Yusuf tak suruh tanya, Nabi Yusuf tak kata, cuba tanya suami dia. Aku betul ke isteri dia yang aku goda isteri dia? Cuba tanya suami dia, betul ke aku yang goda isteri dia? Tak. Nabi Yusuf AS, tahu kalau suruh tanya Qitfir mungkin serba salah nak jawab. Kalau tanya, katakanlah yang si lelaki Sarham ni, dia balik dia jumpa raja, dia jumpa Ar-Rayyan bin Al-Walid, maka raja panggil Qitfir, cerita sikit macam mana Yusuf kena penjara. Jadi Qitfir masa tu, dia cerita terpaksa dah buruk nama dia sekali. Kenapa? Dia tahu yang Yusuf tak bersalah. Dia tahu isteri dia dengan kawan-kawan isteri dia bersalah, tapi dia bersetuju untuk Yusuf masuk penjara. Buruklah nama Qitfir sekali. Tapi kat sini, Nabi Yusuf tak suruh tanya Qitfir, Nabi Yusuf suruh tanya orang-orang yang terlibat tu sendiri, iaitu isteri Qitfir dan juga kawan-kawan perempuan dia yang lain. Nabi Yusuf kata kat sini, tuanku Qitfir tu, dia sangat-sangat mengetahui yang aku tidak bersalah terhadap wanita-wanita tu tadi. Okey, ni kalau kita terjemah Rabbi tu Qitfir. Kalaulah kita terjemah Rabbi kat sini Allah, maksudnya Nabi Yusuf AS menyerahkan urusan dia pada Allah. Sebab kalau tengok dekat skrin ni, dia masukkan Allah ni. Kalau kat skrin, sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Okey, Maha mengetahui kat sini Allah lah. Kalau ikut terjemah kat skrin, dua-dua boleh. Nak terjemah Rabbi kat situ, Tuanku boleh. Kalau Tuanku refer pada bekas tuan dia. Kalau terjemah Tuhanku,
refer kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam seolah-olah nak beritahu, aku serahkan urusan ni pada Allah. Katakanlah raja tanya wanita-wanita tu, wanita-wanita tu masih lagi kelentong, wanita-wanita tu masih lagi menipu. Dia kata, tak, memang Yusuf yang goda kami dan sebagainya, contohlah. Maka Nabi Yusuf kata, tak apa, kerana Allah tetap mengetahui siapa yang betul, siapa yang salah. Nampak? Ini kita kata Nabi Yusuf alaihissalam sepenuhnya meletakkan perserahan pada Allah Subhanahu, penyerahan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sama ayat 51. Qala, dia telah berkata, dia ni siapa? Jadi dah berapa kali dah Saraham datang jumpa Nabi Yusuf? 2 kali. 2 kali. Okey, dia 4 kali sebenarnya. Qala, dia telah berkata, Raja Al-Walid bin Ar-Rayyan kat sini. Ma, apakah? Okey. Khatbukunna, urusan kamu. Khatbukunna, urusan kamu. Is ketika rawattunna, kamu menggoda. Rawattunna, kamu menggoda Yusuf an untuk nafsihi, mendapatkan dirinya. An untuk nafsihi, mendapatkan dirinya. Qulna, mereka berkata, wanita-wanita yang ramai-ramai tadilah, makcik-makcik bawang yang terlibat tu, mereka berkata, Hasya lillah, maha sempurna Allah. Hasya lillah, terjemah dia, maha sempurna Allah. Okey, Hasya lillah, maha sempurna Allah. Ma, tidaklah. Alimna, kami mengetahui. Okey. Alaihi, ke atasnya, ke atas Yusuf. Min, daripada su'in, sebarang kejahatan. Su'in, terjemah dia, sebarang kejahatan. Tidak ada alif lam, maksudnya kami tak tahu pun yang dia ni ada any kejahatan. Itu maksud su'in, sebarang kejahatan. Qalat, telah berkata, tadi raja tanya ramai-ramai ya. Raja tanya makcik bawang tu ramai-ramai. Okey. Sekarang Zulaikha pula kata, qalat, telah berkata, imra'atu, istri Al-Aziz, istri Al-Aziz, terjemah Al-Aziz lah. Al-Aziz kat situ maksudnya Qidfir. Al-an, sekarang. Hashasa, jelaslah. Okey. Al-haq, kebenaran. Okey. Al-haq, kebenaran. Akulah. Ni kata-kata Zulaikha. Rawattuhu, yang menggodanya. Okey. Rawattuhu, yang menggodanya. An untuk nafsih, mendapatkan dirinya. Wa, dan innahu, sesungguhnya dia Nabi Yusuf. Sesungguhnya dia Nabi Yusuf. La, benar-benar. Okey. Min, daripada as-sadiqin, orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Okey. Kat sini sadiqin, benar dalam percakapan. Kalau siddiq, ayat yang ke-46 tu, percakapan benar, perbuatan pun benar. Sadiqin, orang-orang yang benar dalam percakapan. Tolong terjemahkan dia, Tuan Haji Ishak Kasim, boleh terjemahkan ayat kita sekarang, ayat 51 ni. Dan telah berkata, apakah urusan kamu ketika kamu menggoda di sebelah Yusuf untuk mendapatkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, tidaklah kami mengetahui ke atasnya daripada sebarang kejahatan. Telah berkata isteri Al-Aziz, sekarang jelaslah kebenaran akulah yang menggodanya untuk mendapatkan dirinya.
dan sesungguhnya dia benar-benar daripada orang yang benar. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Terima kasih. Maka bila Nabi Yusuf alaihissalam suruh si Sarham ni beritahu raja pasal wanita-wanita yang melukakan jari-jari mereka, raja pun panggil. Raja memanggil semua wanita-wanita yang terlibat. Jadi raja ni bukannya raja yang tak cerdik, dia cerdik lah. Sebelum dia nak panggil seseorang, sebelum dia nak soal jawab seseorang, dia dah kaji dulu kes tersebut. Dia dah kaji kes tersebut. Dia dah cuba mengetahui, dah selidik lah kes tersebut. Dia tanya Sarham, dia tanya orang-orang yang sekeliling Al-Aziz. Dia dah tanya. Sebab tu, soalan yang raja tanya kepada wanita-wanita tu, apa urusan kamu, macam mana keadaan kamu masa kamu goda Yusuf. Dia tak tanya soalan dengan perkataan, cuba cerita apa berlaku malam tu. Jadi kalau tanya soalan, cuba cerita apa berlaku malam tu, masih ada ruang untuk mereka menipu. Contohlah, warden asrama, dia nampak pelajar-pelajar duk asrama keluar pada asrama malam tu. Dia nampak pelajar-pelajar yang keluar daripada asrama, keluar. Dia nampaklah warden malam tu, dia nampak. Dia diam, tak tahu je. Dia pun ikut daripada belakang, tengok pelajar tu pergi 7E. Ada beli air, ada beli Maggi, macam-macam lah. Salah lah, waktu malam duk asrama, keluar pukul 2 pagi pergi at 7E contoh. Maka, esok pagi, bila warden ni tak panggil pelajar-pelajar yang keluar malam tadi, apa soalan yang patut ditanya untuk membuat pelajar-pelajar ni tak boleh nak pusing? Kalau dia tanya, malam tadi gimana? Pelajar-pelajar ni akan ada ruang untuk pusing. Tak gimana, kan? Maka soalan yang pertama yang ditanya kepada pelajar tu yang keluar malam tadi kamu beli apa kat 7E? Itu soalan pertama. Malam tadi kamu pergi 7E beli apa? Jadi, nampak? Daripada soalan tu, si penanya dia dah tahu dah apa cerita yang berlaku malam tadi. Daripada soalan tu, maknanya pelajar-pelajar yang cuba keluar malam tadi, dia dah tahu dah. Oh, orang tua ni tahu dah pergi mana malam tadi. Jadi dia tanya beli apa je lah. Dia tak tanya pun pergi ke tak pergi. Dia tak tanya pun pergi mana. Dia terus tanya. Malam tadi pukul 2 pagi keluar pergi 7A beli apa. Soalan tu dah menunjukkan yang penanya tu dia dah tahu. Soalan. Cuma dia nak tahu dengan lebih detail. Sama lah juga. Raja ni dia tak tanya. Cuba cerita sikit apa berlaku malam tu. Cuba cerita sikit macam mana kes sebenar dia ni. Kalau soalan macam tu maksudnya tukang tanya ni kosong. Tak tahu apa-apa. Ilmu bertanya soalan ni, ilmu soal selidik, soal jawab ni, poli-poli dia tahulah. Dia pandai bertanya soalan kepada pesalah, sehingga pesalah tak boleh nak pusing, tak boleh nak kelentong. Cara tanya soalan ni, poli-polis, lawyer, dia pandai lah kan. Dia raja ni bukannya main panggil. Tak. Raja ni dah selidik. Raja ni dah cuba cari info mengenai orang-orang yang dia nak panggil ni. Sebab tu soalan pertama raja kepada wanita-wanita tu, apa cerita ni? Masa kamu goda Yusuf tu untuk mendapatkan diri dia. Maksud soalan ni, masa kamu goda Nabi Yusuf untuk nak dapatkan tubuh badan dia, adakah kamu mendapati dia ada cenderung juga untuk buat benda tu pada kamu? Itu soalan dia. Maksudnya, kalau kita hari ni, contoh. Berlaku kes tak baik, skandal ke apa ke, kan contohlah. Kita kata apa, bahasa kita, tepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Kena salah dua-dua lah, kena salahkan dua-dua pihak. Tak boleh salahkan lelaki saja, tak boleh salahkan perempuan saja. Kena salahkan dua-dua belah pihak. Ini contoh, kalau kita nak kata zaman sekarang. Jadi peristiwa Nabi Yusuf ni, kita kata, memang mereka nak tepuk sebelah tangan, tapi Nabi Yusuf tidak menyambutnya. Senang cerita, perasaan nak menggoda, hanya ada sebelah pihak saja. Siapa? Kawan-kawan Zulaikha dengan Zulaikha sekali. Jadi soalan raja pada mereka ni, masa kamu nak goda Nabi Yusuf tu, masa kamu nak goda Yusuf, ada tak kamu nampak kecenderungan dia nak buat juga benda tak baik tu terhadap kamu? Itu maksud soalan ni. Okay, ini maksud soalan ni. Sebab tu kita, dalam nak menyelesaikan masalah, kita kena kaji secara menyeluruh. Jangan kita panggil-panggil, orang tu cerita, kita pun terus terima kata-kata dia. Tak boleh. Okay, kita kena dengar secara menyeluruh apa yang orang tu cakap, apa orang ni cakap. Jadi, walaupun kita kata si Yusuf ni suruh Sarham, sebelum dia keluar penjara, dia dah tahu lama kes Nabi Yusuf ni.
Dia dah tahu lama. Bila duduk dalam penjara, biasalah kalau duduk dalam penjara, mesti tanya awak masuk sebab apa, masuk sebab apa. Jadi setiap orang akan cerita. Jadi Yusuf telah pun menceritakan pada ahli penjara dia apa yang berlaku pada diri dia. Jadi Sarham ni dia boleh cerita detail lah kat raja. Apa yang berlaku pada Nabi Yusuf AS dalam penjara. Maka raja dah ada input yang sangat banyak. Tanya soalan, memang perempuan-perempuan tu tak boleh nak lari. Maka wanita-wanita tu jawab, Maha Suci Allah. Hasyalillah ni, Maha Suci Allah. Kami tak mengetahui ada sedikit pun kejahatan pada si Yusuf ni. Tak adalah kata dia tu bila kami menggatai, dia pun nak gatai juga. Bila kami gelenyar, mengada-ngada, dia pun duk gelenyar juga. Tak ada. Su' ni dalam bahasa Arab, kejahatan. Kan? Kejahatan. Cuma kita kata tidak ada alif lam. Maksudnya kami tak nampak langsung kecenderungan pada dia untuk buat pada benda tak baik terhadap mana-mana wanita. Pada isteri orang ke, pada anak dara orang ke, tidak ada langsung kecenderungan. Makanya jawapan mereka ini adalah jawapan yang tak boleh nak tipu lah. Jawapan tak boleh nak tipu. Kerana apa? Mereka tahu. Pertama, mereka tahu kisah Nabi Yusuf telah pun mentakwil mimpi. Dan mereka tahu. Sebelum ni mereka anggap Nabi Yusuf ni macam hamba abdi. Siapa nak ambil kisah sangat? Hamba abdi, siapa nak ambil kisah sangat? Cuma bila Nabi Yusuf telah mentakwil mimpi raja, mereka tahu Nabi Yusuf lepas ni bukan jadi orang biasa. Sebab raja panggil mereka ni. Nah, senang cerita kita kata kes tu bawa mahkamah tinggi lah. Sebelum ni kalau kes orang kampung pukul orang kampung, siapa nak ambil tahu? Tapi bila orang kampung kena pukul tu, rupanya ada kaitan dengan raja, ada kaitan dengan orang besar. Maka orang-orang yang terlibat tu mula rasa takut, mula rasa risau. Jadi mereka tahu, kalaulah mereka cakap tipu masa ni, kalaulah mereka berbohong masa ni, maka raja akan panggil Nabi Yusuf untuk tanya Nabi Yusuf pula. Maka lagi teruk. Kenapa lagi teruk? Sebelum ni buat salah fitnah orang. Lepas ni diketahui pula mereka menipu. Jadi lagi malu besar. Maka lepas mereka jawab soalan macam tu, Zulaikha lah kita kata, mastermindnya dia pula kata. Zulaikha sendiri kata, apa tujuan Zulaikha? Allah buat Zulaikha berkata, sebab Zulaikha lah yang telah mencadangkan agar Yusuf dipenjarakan, dan dialah punca utama berlaku semua peristiwa ni. Maka Zulaikha keluar dengan mengatakan, sekarang jelaslah kebenaran yang sebetulnya, yang sebenarnya, akulah yang menggoda dia. Jadi bila dia kata hasasal haq, cerita paling benar, cerita paling betul, peristiwa sebenarnya ialah aku yang menggoda dia untuk mendapatkan dia. Aku yang menggoda dia untuk mendapatkan tubuh badan dia, dan dia, iaitu Nabi Yusuf, adalah orang-orang yang bercakap benar dalam kata-kata dia. Kata-kata dia yang mana? Kata-kata dia yang mana? Tolong baca Puan Rasimah, surah Yusuf. Muka surat, kita dah lalu beberapa muka surat lepas. Muka surat 237, 238, Puan Rasimah, 238. Ayat 26, ayat 26. Ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu pada diriku. Seorang saksi daripada keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika bajunya koyak di bahagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf masuk orang yang dusta. Okey, terima kasih Puan Rasimah. Nampak? Zulaikha kata Yusuf orang bercakap benar. Bila cakap benar? Masa dia cakap pada Yusuf bercakap pada Kitfir, dia yang goda aku untuk mendapatkan diri dia. Itu je. Panjang Puan Rasimah baca untuk kita tadi kan? Puan Rasimah baca untuk kita tadi panjang. Tapi sebenarnya kata-kata Nabi Yusuf yang Zulaikha kata betul tu, masa Zulaikha berdiri depan pintu bersama suami dia, Zulaikha tuduh Yusuf yang nak buat tak baik pada dia. Masa tu Yusuf terus kata, dia yang goda saya untuk dapatkan diri saya. Jadi kata-kata tu, Zulaikha kata adalah kata-kata yang benar. Okey, baik. Seterusnya, ayat terakhir juzuk 12. Habis ayat ni kita habis juz 12, kita masuk juz 13. Zalika demikian itu. Ni kata-kata siapa? Dua pendapat. Boleh jadi kata-kata Zulaikha, boleh jadi kata-kata Yusuf. Zalika demikian itu, li agar ataupun supaya Ya'lama dia mengetahui. Siapa dia kat sini? Tulis Kalau zalika ni kata-kata Zulaikha, maka dia kat sini adalah Nabi Yusuf alaihi salam.
Kalau zalika ni kata-kata Nabi Yusuf, yang lama kat sini adalah qitfir. Okey, tulis je dulu, nanti lepas kita tulis semua baru kita boleh jelas. Okey, zalika demikian itu agar dia, iaitu kalau kata-kata kalau kita kata ayat ni Zulaikha punya kata-kata, maknanya agar Yusuf mengetahui, agar dia Yusuf mengetahui anni bahawasanya aku lam tidak akhunhu mengkhianatinya. Okey, ya Yusuf, bil ghaibi dengan ketiadaannya. Kalau ikut kat skrin, tengok kalau terjemah kat skrin, ini kata-kata Zulaikha. Tapi terjemah bahasa Melayu kat sini adalah kata-kata Yusuf. Tak apa, kita terjemah dulu. Boleh? Nanti saya share kat Tuan Sofi tolong share kat skrin. Bil ghaibi dengan ketiadaannya, wa dan anna bahawasanya Allah la tidak Yahdi akan memberi petunjuk. Okey, meredai memberi petunjuk. Kaedah tipu daya al-khainin, orang-orang yang khianat. Tolong terjemahkan dia. Ayat baru kita, Puan Norziana terjemahkan boleh, Puan Norziana. Boleh Ustaz. Muka surat apa? 241 ayat bawah sekali. Muka surat apa Ustaz? 241 ayat bawah sekali. Boleh? Ayat 52 Ustaz kan? 52 betul? Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahawa sesungguhnya aku tidak mengkhianati kepadanya di belakangnya dan bahawa Okey, dah Puan Norziana. Putus-putus lah Puan Norziana, macam putus-putus. Betul Okey, baik. Tak apa. Terima kasih Puan Norziana. Kalau dengar terjemah Puan Norziana tadi, line putus-putus. Okey, tak apa Puan Norziana. Kita pun dengar separuh putus-putus. putus-putus Ustaz. Tapi tak apa. Okey, tak apa. Terima kasih. Kalau dengar terjemah Puan Norziana tadi, kata-kata tu kata-kata siapa? Kata-kata tu adalah kata-kata Nabi Yusuf. Zalika ni kata-kata Nabi Yusuf. Okey? Jadi Nabi Yusuf kata, aku nak suruh wanita-wanita tu cerita perkara sebenar supaya tuan aku tahu yang aku tidak mengkhianatinya masa dia tak ada kat rumah. Okey, ni pendapat pertama. Pendapat kedua, ni kata-kata Zulaikha. Ini kata-kata Zulaikha. Okey? Tuan Sofi boleh tak share kat skrin apa yang saya share kat grup? Jadi saya punya terjemah bahasa Melayu, Yusuf berkata, okey? Boleh Tuan Sofi share kat skrin? Okey, tengok ni terjemah bahasa Melayu Bawah sekali Tuan Sofi, bawah sekali. Atas sikit boleh, buat naik atas sikit. 52. Okey, tengok, tak apalah, cukup tu. Tengok Yusuf berkata, 52 kat skrin. Terjemah yang kat skrin ni sama macam Puan Norziana baca untuk kita tadi. Yusuf berkata, yang demikian itu, maksudnya tujuan aku suruh wanita-wanita tu cerita perkara sebenar kat raja. Tujuan aku suruh wanita-wanita tu cerita perkara sebenar kat raja, supaya Al-Aziz, iaitu suami Zulaikha,
mengetahui bahawa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tak ada kat rumah. Okey, jadi ikut terjemah ni, siapa yang ucapkan kata-kata 52 tu? Nabi Yusuf. Okey, terima kasih Tuan Safi. Balik semula Tuan Safi. Tuan Safi balik semula ayat yang kat skrin. Tengok kat skrin pula. Okey, tengok kat skrin Yang kat skrin. Pengakuanku. Siapa ku ni? Zulaikha. Pengakuanku ini, aku cakap betul, supaya dia mengetahui, supaya Nabi Yusuf mengetahui, dia dalam penjara, aku kat istana sekarang. Yang aku tidak mengkhianatinya lagi semasa dia tidak hadir bersamaku di sini. Dan Allah tidak akan menjayakan, tidak akan memberi petunjuk kemenangan, kejayaan kepada tipu daya orang-orang yang khianat. Jelas tak? Sebab tu dalam tafsir ada dua-dua. Sebab tu terjemah Puan Nurjiana kita tadi dengan terjemah kat skrin, Nabi Yusuf yang berkata, tapi kalau ikut terjemah yang Tuan Sofi share kat skrin tadi dengan terjemah Puan Nurjiana, itu adalah kata-kata Nabi Yusuf. Tapi kalau kat skrin, dia kata-kata Zulaikha. Okey, baik. Tuan-tuan ada terjemah tuan-tuan sendiri dan puan-puan, betul? Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan tulis kat kita punya chat? Ikut terjemah Quran tuan-tuan dan puan-puan yang berkata ni Zulaikha ke Yusuf? Boleh kita tengok mana lagi ramai? Kita ada chat ni. Boleh tulis tak? Yusuf. Puan Enda tulis Yusuf. Lagi boleh tulis? Saya rasa kebanyakan terjemah bahasa Melayu. Yes, Yusuf juga. Yusuf juga. Masya Allah. Lagi? Okey, Puan Zaitun, Puan Ira, Puan Izawani, Yusuf berkata. Yusuf juga. Jadi tak ada lah yang sokong Zulaikha malam ni. Semua sokong Yusuf. Puan Rusimah Yusuf juga. Tak ada. Maksudnya Tuan Sofi seorang je lah, Tuan Sofi. Yang kat skrin ni mengatakan yang kata-kata ni adalah kata-kata Zulaikha. Okey, baik. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang share jawapan kat skrin. Okey, baik. Kita bincang pula. Tuan-tuan dan puan-puan rasa mana lagi tepat? Ini kata-kata Yusuf, kata-kata Zulaikha. Okey? Tuan Sofi rasa ni kata-kata Yusuf ke kata-kata Zulaikha, Tuan Sofi? Tuan Sofi kena jawab jawapannya kat chat. Tuan Sofi kena jawab, Tuan Sofi. Okey, macam mana Tuan Sofi? Tuan Sofi rasa mana lagi tepat? Yang kata ucapkan kata-kata ni Yusuf ke Zulaikha? Tuan Sofi? Zulaikha tak? Zulaikha. Sebab? Kena beritahu sebab kan? Sebab masa ni Nabi Yusuf di penjara. Okey. Masa Nabi Yusuf di penjara. Lagi ada sebab lain lagi tak? Betul? Saya setuju. Okey, terima kasih Tuan Sofi. Sebab yang kedua, okey. Pertama, masa ni Nabi Yusuf kat penjara. Okey, tapi kita kata boleh juga kita kata Allah tak cerita dengan ringkas, Allah ringkaskan, Nabi Yusuf terus berkata. Boleh juga. Tuan Sofi Cuba betul lah jawapan Tuan Sofi tu. Yang kedua, soalan saya pada tuan-tuan dan puan-puan, sebelum Yusuf kena penjara, Yusuf tahu tak yang Al-Aziz tahu dia tak bersalah? Boleh tak tulis kat ni, dekat chat? Soalan saya, tuan-tuan cuba jawab, tulis jawab kat chat Yusuf, Puan Maisarah Zulaikha, Puan Maisarah punya Quran tulis Zulaikha, Puan Maisarah Okey, insya-Allah. Okey, soalan saya, sebelum Yusuf kena penjara lagi, Yusuf tahu tak yang Al-Aziz tahu dia tidak bersalah? Boleh tulis kat chat jawapan. Tulis tahu ataupun tak tahu. Tu je. Ada tak jawapan? Tahu. Al-Aziz tahu. Yes. Masya Allah. Al-Aziz tahu. Yes. Macam mana Yusuf boleh tahu yang tuan dia tahu dia tak bersalah? Tuan baca Puan Rosnani boleh? Kita ulang kaji balik. Muka surat 238 ayat 29. Ayat 28 dengan 29. Ayat 28 dengan 29. Tolong baca Puan Rosnani. Tahu baju koyak bahagian belakang. Masya Allah. Panjang jawapan Tuan Syahrir. Terima kasih sahabat-sahabat. Terima kasih tolong jawab. Okey. Puan Ira jawab tahu. Semua jawab tahu. Masya Allah. Puan Maisarah.
Okay, tolong baca Puan Rosnani muka surat 238 ayat yang ke-28 dengan 29. Maka ketika dia, yakni suami perempuan itu melihat bajunya Yusuf koyak di bahagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sungguh hebat tipu dayamu. Wahai Yusuf, lupakanlah hal ini dan isteriku mohonlah keampunan atas dosamu kerana engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Terima kasih Puan Rosnani. Jadi kata-kata Al-Aziz pada Yusuf ni, Yusuf pun tahu. Kata-kata Al-Aziz pada Yusuf kat sini, Yusuf pun tahu yang tuan dia tahu dia tak bersalah. Jadi, siapa lagi tepat berkata kat sini? Zulaikha. Kurang tepat. Okay, terima kasih Tuan Safi. Balik semula ayat kita Tuan Safi. Kurang tepat. Kalau kita nak kata kata-kata ni adalah kata-kata Nabi Yusuf, kurang tepat. Okay? Sebab Yusuf kat penjara. Yang kedua, Yusuf tak perlu kata supaya tuan aku tahu yang aku tak khianati dia masa dia tak ada. Tak, tuan dia mana tahu pun. Yang ketiga, okay, kita ulang kaji. Sekiranya berlaku confuse dalam kaedah bahasa Arab, sekiranya kata-kata tu kita tak tahu nak refer pada siapa. Siapa yang ucapkan perkataan tersebut? Kita confuse ni. Siapa yang ucapkan perkataan tersebut? Cara dia macam mana? Kita ghost time belakang. Tahu ghost time? Kita undur ke belakang. Siapa punya kata-kata paling cepat? Paling dekat, paling cepat, paling dekat. Jadi kalau kita undur, sebelum zalika, kita akan jumpa qalat dulu. Betul? Kita akan jumpa qalat dulu. Siapa? She said. Zulaikha dulu. Kalau kita undur ke belakang, kaedah bahasa Arab, bila ada perkataan qala, bila ada satu ayat yang kita tak tahu, siapa yang ucap ayat ni? Siapa kata ayat ni? Maka cara dia kita go stand ke belakang, tengok siapa yang paling dekat. Jadi kalau tengok kata-kata zalika liya ni, kita refer ke belakang, kita akan jumpa Zulaikha dulu ke Yusuf dulu? Zulaikha dulu. Tu qalat, Tuan Sofi telah merahkan kat skrin qalat. Jadi, tuan-tuan punya terjemahan adalah kurang tepat berbanding dengan terjemah kat skrin. Jadi yang Quran dia terjemah, then Yusuf said. Bahasa Inggeris pun sama juga. Then Yusuf said. I ask for this inquire. Okay. Bahasa Inggeris pun dia terjemah, ni kata-kata Yusuf. Lagi tepat di sini adalah kata-kata Zulaikha. Zulaikha cakap benar kat sini. Zulaikha cakap benar kat sini. Kerana Zulaikha nak beritahu, walaupun Yusuf tak ada sekarang, masa depan soal jawab raja ni, aku tak nak khianati dia. Aku tetap cakap benar. Okay. Dan Zulaikha pun tahu, orang yang menipu, orang yang khianat, Allah tak akan beri kemenangan pada dia. Allah tak akan beri kemenangan pada dia. Hari ni mungkin dia berjaya kelentong orang. Hari ni mungkin dia berjaya kenakan orang. Satu masa nanti segala-galanya akan terbuka. Maka masa tu orang akan tahu dia buat dua kesalahan. Pertama, khianat Yusuf. Yang kedua, menipu depan raja. Lagilah malu besar. Jadi daripada dapat malu yang lagi besar, lagi baik dia cakap benar supaya dia taklah teruk sangat lepas ni, dan supaya Yusuf tahu yang dia tidak mengkhianatinya. Okay, baik. Selesai bab ni. Nanti masuk ayat selepas ni. Kita akan mengatakan ini kata-kata Nabi Yusuf. Ayat ni, yes, masa kita bincang tentang ayat ni, masa kita bincang tentang ayat yang sekarang ni, pendapat lagi kuat, ini adalah kata-kata Zulaikha. Okay. Kalau kita masuk ayat sebelah, ayat lepas ni lah, ayat 53, kita akan mengetahui bahawasanya boleh jadi kuat juga pendapat yang mengatakan kata-kata ni adalah kata-kata Nabi Yusuf. Okay, sebab tu kita jangan kata, oh terjemah bahasa Melayu, yang kita punya terjemah bahasa Melayu yang tulis Yusuf ni salah. Terjemah Zulaikha betul. Tak ada kata macam tu. Sebab ayat lepas ni bukan kata-kata Zulaikha, kata-kata Nabi Yusuf lagi tepat ayat lepas ni. Okey, habis, selesai. Masuk muka surat baru. Alhamdulillah, selesai perbincangan kita. Kita tak bincang mana betul mana salah. Ayat 52 tadi, kita tak bincang mana betul mana salah. Kita bincang mana lagi tepat. Bila kita kata mana lagi tepat, dua-dua betul. Jangan pula lepas ni pergi tulis kat Facebook esok, oh Quran aku salah ni. Quran aku yang ayat 52 surah Yusuf ni, Yusuf kata salah. Ustaz aku kata Zulaikha yang kata. Jadi Quran tu salah. Kena cari balik dia punya publisher, dia beritahu Quran dia salah. Jangan cakap macam tu. Dua-dua betul. Kita bincang mana lagi tepat tu je. Okey, sebab
Kebanyakan Quran ditulis Yusuf. Puan Maisarah guna Quran apa? Puan Maisarah punya Quran tulis Zulaikha tu, Puan Maisarah. Memang tulis Zulaikha kat situ Puan Maisarah ya? Ke tak? Tafsir tahun lepas punya kot daripada kelas ustaz jugalah. Okey. Bukan daripada tafsir. Bukan daripada kelas saya jugalah. Bukan daripada Quran lah. Bukan daripada Quran saya. Tapi daripada tafsir Okey, ustaz. patutnya tafsir saya lah tu. Okey. Ha. Okey, baik. Tak apa, tak ada masalah. Okey, terima kasih Puan Maisarah. Ayat lepas ni menguatkan pendapat yang kata-kata ni adalah kata-kata Nabi Yusuf. Okey, sambung ayat 53. Wa dan ma tidaklah ubari'u aku membebaskan, membersihkan, membebaskan, bolehlah dua-dua boleh. Ubari'u aku membebaskan nafsi diriku, nafsuku. Diriku. Nafsi terjemah dia diriku. Tidaklah aku membebaskan diriku. Inna sesungguhnya an-nafsa, nafsu itu. An-nafsa terjemah dia nafsu itu la ammaratun, benar-benar selalu menyuruh. Dia kalau suruh biasa-biasa amara. Kalau suruh biasa-biasa amara, tu suruh biasa-biasa. Kalau ammarah dipanggil superlatif ataupun mubalaghah, semua suruh. Kat skrin sangat menyuruh. Yes. Sangat menyuruh. Ammarah selalu menyuruh bi dengan asu kejahatan. Asu kejahatan. Illa kecuali ma siapa yang. Biasa ma apa yang kat sini, ma siapa yang. Rahimah merahmati, memberi rahmat, dua-dua boleh. Rahimah merahmati, memberi rahmat. Rabbi oleh Tuhanku, Rabbi oleh Tuhanku. Inna sesungguhnya Rabbi Tuhanku Ghafur maha pengampun, okey. Rahim maha penyayang, Tolong terjemahkan dia Puan Ena Ayub, terjemahkan Puan Ena ayat kita sekarang Puan Ena. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan kerana sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun, maha penyayang. Okey. Terima kasih Puan Ena. Agak-agak Zulaikha cakap macam ni. Bagus sangat Zulaikha nak cakap macam ni. Ni bukan kata-kata Zulaikha, ni kata-kata Nabi Yusuf. Zulaikha nak kata macam ni buat apa? Dia yang gilakan Nabi Yusuf tiba-tiba nak buat ayat macam dia bagus sangat. Tak, ini kata-kata Nabi Yusuf. Maksudnya tadi kan masa wanita-wanita tadi buat pengakuan, yang Nabi Yusuf tidak ada sikit pun kecenderungan untuk buat benda tak baik itu dengan mereka. Senang ceritalah Nabi Yusuf senang cerita dalam perbicaraan wanita-wanita dengan raja tu, Nabi Yusuf tidak ada kesalahan, tidak ada kecenderungan 0.0001% pun terhadap mereka. Hebatlah kita katakan. Dalam perbicaraan raja dengan wanita-wanita tadi. Maka Nabi Yusuf kata dalam ayat ni, walaupun dalam kes tu aku tak bersalah, walaupun dalam tuduhan mereka terhadap aku tu aku tak bersalah langsung, dalam masa yang sama, aku tak naklah kata yang aku ni tak ada nafsu langsung, aku tak naklah kata yang aku ni tak ada jahat langsung, tak ada kecenderungan langsung. Tak. Aku ni manusia. Tak, maksudnya aku tidaklah berani membersihkan diriku. Maksudnya aku tak berani nak kata yang aku ni suci lah macam malaikat, tak ada dosa, tak ada keinginan, tak ada kehendak. Aku tak kata macam tu. Sebab aku ni ada nafsu juga. Mungkin kali ni dia orang goda aku tak jadi apa-apa. Esok lusa kena goda dengan wanita muda pula. Mungkin yang goda aku sebelum ni isteri orang. Jadi oleh kerana yang goda aku sebelum ni isteri orang, isteri Aziz, aku berat sikit nak buat. Tapi kalau lah lepas pada ni yang goda aku wanita-wanita muda yang bukan isteri orang, belum tentu aku dapat tahan nafsu aku lagi. Ni maksud kata-kata Nabi Yusuf kat sini. Zulaikha, dia tak boleh kata macam ni sebab memang dia dah apa? Memang dia dah membuat perkara-perkara yang menurut kehendak nafsu dia, cuma tak sampai ke arah zina lagi je lah. Dia dah mula melakukan perbuatan-perbuatan yang kita kata apa dia, perbuatan-perbuatan yang didorong oleh nafsu dah ada.
Okey, perbuatan-perbuatan yang didorong oleh nafsu tu dah ada dah. Cuma tak sampai tahap zina lagi je. Jadi tak mungkin kata-kata ni adalah kata-kata Zulaikha. Ini kata-kata orang rendah diri. Ini kata-kata orang yang tawaduk. Ini kata-kata orang yang tak sombong. Kalau orang sombong dia kata apa? Aku hebat. Panggillah wanita mana goda aku tak jadi apa. Tu orang sombong. Nabi Yusuf dia tawaduk, rendah diri. Dia mengatakan, walaupun aku selamat dalam kes dengan wanita-wanita tadi, aku tak kata aku ni suci. Sebab aku ni dalam masa yang sama masih lagi manusia, dan manusia aku ada nafsu. Bila aku ada nafsu, sifat nafsu ni apa? Sifat nafsu ni sentiasa nak suruh buat jahat. Jadi kat sini kita tak payah bincang kata-kata siapa. Tak mungkin kata-kata Zulaikha. Ini adalah kata-kata Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, ayat tadi. Kita ulang balik ayat 52 tadi. Walaupun kita kata tadi adalah kata-kata Zulaikha, lagi tepat. Kata-kata Nabi Yusuf kita boleh terima juga. Sebab apa? Walaupun okey, Nabi Yusuf dah tahu. Walaupun Nabi Yusuf dah tahu yang tuan dia tahu dia tak bersalah. Nabi Yusuf dah tahu yang Al-Aziz tahu dia tak bersalah. Tapi kata-kata 52 tadi, memang kita punya terjemahan bahasa Melayu. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahawa aku tidak mengkhianatinya. Yusuf ucap balik kata-kata ni agar orang lain pula tahu yang tuan dia tahu dia tidak bersalah. Jelas? Kata-kata ni, Nabi Yusuf ulang balik kata-kata 52 ni. Memang Nabi Yusuf dah tahu dah. Memang Nabi Yusuf dah tahu dah yang tuan dia tahu dia tak bersalah. Tapi dia ucap lagi kata-kata ni kenapa? Kerana dia nak orang lain tahu. Orang lain tahu yang tuan dia tak pernah anggap dia bersalah. Dia nak orang lain tahu yang tuan dia tahu dia tak pernah mengkhianati tuan dia. Jelas? Jadi tak salah lah kalau Quran kita bahasa Melayu ni, tuan-tuan punya Quran yang kata terjemah tadi Yusuf tadi, tak salah. Kerana walaupun dia dah tahu yang walaupun Nabi Yusuf dah tahu yang tuan dia tahu dia tak bersalah, tetapi dia ucap lagi kata-kata ni untuk apa? Taukid, menguatkan kenyataan, ataupun dia nak beritahu orang ramai, aku tak bersalah langsung. Bukan sekadar isteri-isteri dia orang je beritahu aku tak bersalah. Suami dia pun tahu yang aku ni tidak bersalah. Okey, baik. Jadi ayat 52 ada dua pendapat. Ada kata Yusuf, ada kata Zulaikha. Dua-dua betul. Cuma lebih tepat kita kata Zulaikha. Adapun ayat sekarang, tak ada mana-mana tafsir kata Zulaikha berkata. Tak ada. Kat skrin pun tak tulis Zulaikha berkata. Kalau ayat tadi, 52 tadi, kat skrin, Zulaikha berkata juga. Yang ni, tidak ada pun yang mengatakan Zulaikha berkata kerana apa? Ini adalah kata-kata Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, bab nafsu. Nafsu ada tahap-tahap dia. Ada 5-6 tahap, tapi kita bincang dalam Quran saja. Dalam Quran, tahap nafsu ada 3. Okey, dalam Quran tahap nafsu ada 3. Pertama dia panggil nafsu ammarah. Allah uji manusia dengan nafsu. Allah uji manusia dengan nafsu, keinginan. Kalau manusia tak ada nafsu, manusia tu boleh jadi baik macam malaikat lah. Kalau manusia tak ada nafsu ni, manusia ni, dia minat, minta maaf perkataan bahasa Melayu, bila sebut nafsu, kita terus nampak syahwat. Dalam bahasa Melayu, minta maaf, bila kita sebut nafsu, syahwat, kita terus nampak berkaitan dengan kemaluan dalam bahasa Melayu. Sebenarnya dalam bahasa Arab, bila sebut nafsu ni, termasuklah gila duit, gila emas, gila permata. Kalau yang minat kucing, berpuluh-puluh ekor kucing kat rumah dia, tu semua ikut nafsu lah. Minat kereta sampai 8 biji kereta kat rumah dia, tu semua nafsu. Minat jam tangan, ada 18 biji jam tangan kat rumah dia. Sebab apa? Minat sangat. Itu pun termasuk nafsu juga. Okey, itu dalam bahasa Arab. Jadi nafsu kat sini, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, maksud nafsu kat sini, semua orang Allah bagi nafsu. Semua orang Allah SWT bagi nafsu. Okey, semua orang Allah SWT bagi nafsu. Jadi, nafsu ni sifat dia apa dia? Akan sentiasa suruh buat jahat. Kalau orang tu gila emas, duit dia tak banyak tapi nafsu dia nak banyak emas juga. Dia ambil rasuah, dapat duit beli emas. Dia pergi kedai emas malam-malam, dia upil pintu, dia ambil emas orang malam-malam. Contoh. Ini sekadar contoh pula. Jadi tak semestinya bila sebut nafsu, mesti ada kaitan dengan kemaluan. Salah. Itu dalam bahasa Melayu, ya. Contoh, bahasa Melayu nak sebut syahwat. Dalam bahasa Melayu sebut syahwat. Lagilah kita nampak perkataan tu ke arah kemaluan. Tapi tak. Perkataan syahwat tu maksudnya diingini. Apa diingini oleh hati?
Oh, hati dah ada telefon, kita dah ada telefon tapi hati nak beli telefon baru lagi. Syahwat, bahasa Arab. Rumah ada 4 ekor kucing tapi tengok kucing tu cantik lagi. Ada promosi pula harga murah sekarang. Oh, nak beli lagi. Jadi 5-6 ekor kat rumah, contoh. Nafsu juga. Takkan nak kata dia bernafsu kat kucing. Pelik lah macam tu kan. Tengok muka surat 51. Kalau baca Tuan Haji Syahril ni, Tuan Haji Syahril. Perkataan dekat situ syahwat kalau ikut ayat tu, orang nak anak ramai pun dia syahwat juga. Muka surat 51. 51 ayat 14. Manusia minat 6 perkara. Jadi manusia bila minat 6 perkara tu, nafsu lah yang mendorong dia minat 6 perkara tu. Ayat 14. Tolong baca Tuan Haji Syahril. Tuan Sofi tolong merahkan perkataan syahwat. Boleh Tuan Sofi bahasa Arab je merahkan perkataan syahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda dan bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, haiwan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Okey, terima kasih Tuan Haji Syahril. Terjemah Tuan Haji Syahril tak dengar perkataan nafsu, okey? Terjemah Tuan Haji Syahril tu tak ada sebut perkataan nafsu. Kat skrin ada. Kat skrin betul terjemahan, dihiaskan bagi manusia kesukaan pada benda-benda yang dia ingin nafsu. Perempuan saja ke, pasangan saja ke? Ada 6 perkara. Pertama, manusia memang suka perempuan, maksudnya pasangan. Yang kedua, anak-anak ramai. Suka dapat anak. Walaupun masa melahirkan anak tu sakit, kata tak nak beranak dah, beranak lagi. Contohlah. Yang kedua, anak. Yang ketiga, harta benda. Emas, perak. Duit dah banyak, nak banyak lagi. Barang kemas dah banyak, nak barang kemas lagi. Sampai macam banyak sangat barang kemas macam nak buka kedai kat rumah. Contoh. 3. Yang keempat, kuda bertanda. Kuda bertanda zaman sekarang, kenderaan. Dah ada kenderaan, tambah lagi. Okey, pakai kenderaan biasa, lambang Proton tak cantik, dia kena lambang luar negara, baru cantik. Contoh. Yang keempat. Yang kelima, binatang ternak. Seronok dapat binatang ternak. Zaman kita sekarang, ke belah-belah KL mungkin seronok bela kucing banyak-banyak, contohlah. Binatang ternak. Zaman dulu, gila nak bela lembu, kambing, unta dan sebagainya. Yang keenam, tanaman-tanaman. Jadi minat 6-6 ni, ataupun salah satu pada 6-6 ni semua panggil nafsu. Bukan pada perempuan saja panggil nafsu, tak. Orang tu dah ada orang tu dia ada barang kemas banyak, dia tambah lagi barang kemas dia. Boleh cakap kat dia, awak ni nafsu kuat suka bela lembu banyak-banyak, nafsu kuat ni. Bahasa Melayu nafsu kuat kita terus faham ke arah kemaluan. Nauzubillah min zalik, tu bahasa Melayu lah. Dari sudut bahasa Arab, syahwat nafsu untuk semua benda yang manusia gila. Gila tanaman, gila binatang ternak, gila kumpul emas perak. Okey, itu semua dipanggil nafsu dalam bahasa Arab. Cuma dalam bahasa Melayu, bila sebut nafsu syahwat, maka kita nampak ke arah kemaluan semata-mata. Jadi dalam bahasa Melayu janganlah guna perkataan tu. Isteri dia dah beli barang kemas banyak, beli barang kemas baru lagi, kita berkata awak ni kuat nafsu, kelahi pula nanti. Itu salah faham dalam bahasa Melayu. Cuma saya nak terangkan, dalam bahasa Arab bila sebut nafsu, maknanya keinginan terhadap duniawi. Keinginan terhadap duniawi, itu panggil nafsu. Okey, baik. Terima kasih Tuan Sofi. Apa saya nak terangkan tadi? Okey, nafsu ada 3 tahap. Pertama, nafsu ammarah. Nafsu yang sentiasa nak suruh buat jahat. Nafsu, memang sifat nafsu ni, nafsu manusia yang Allah buat. Kalaulah manusia dia tak ada nafsu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau Allah cipta manusia tidak ada nafsu, tak minat dekat 6 perkara tadi, 6 perkara yang kita share kat skrin tadi tu, tuan Safi share 6 perkara dalam ayat 14 tu, manusia tak minat langsung pada 6 tu, maka dia bukan manusia. Dia boleh jadi malaikat menyamar jadi manusia. Ataupun dia manusia tapi dia gila. Dia manusia tapi dia gila lah. Dia tak betul sakit meter. Boleh. Manusia mesti minat 6 tu. Sama ada kesemuanya ataupun beberapa daripada. Memang apa? Memang Allah uji manusia dengan nafsu. Allah uji manusia dengan apa yang dia minat. Betul dalam sebuah hadis Nabi kata, ad-dunya hulwatun khadiratun. Dunia tu manis, hijau, segar, nampak cantik. Wa inna Allah mustakhlifakum fiha. Allah jadikan kamu khalifah kat dunia ni. Fayanzura kaifa ta'malun. Allah Ta'ala nak tengok macam mana kamu beramal. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kamu pada dunia, takutlah pada wanita. Maksud takut dunia apa? Nak kumpul dunia banyak sangat sampai tak ada masa nak beramal.
gila emas banyak sangat, gila binatang ternak, gila tanaman-tanaman. Maghrib hari pun duk sibuk tanam bunga lagi, contoh. Maka benda tu boleh merosakkan seseorang. Okey, tahap nafsu yang pertama dia panggil nafsu ammarah. Nafsu yang sikit-sikit nak buat jahat. Jadi kalau orang tu gagal lawan nafsu dia, maka kehidupan dia pantang ada masa lapang, pantang ada duit lebih, maka dia akan ikut apa nafsu dia nak buat. Ini tahap yang pertama. Tahap yang kedua, okey sikit, yang kita patut usahakan. Nama nafsu tu adalah nafsu lawamah. Tolong terjemahkan dia, Puan Zanaria boleh? Nafsu lawamah, surah Al-Qiyamah. Saya cari muka suratnya, surah Al-Qiyamah. Muka surat 577, ayat 2. 1 dan 2 boleh? Boleh Ustaz, sekejap. 577. Ayat 2. 1 dan 2. Surah Al-Qiyamah. Ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Okey. Terima kasih Puan Zanaria. Nafsu lawamah tu dia terangkan tak? Nafsu lawamah tu apa dia, Puan Zanaria? Ada tak penerangan dia? Tak ada Ustaz. Dia cuma Ada. cakap dalam bracket bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Itu je. Okey, baik. Baik, terima kasih Puan Zanaria. Nafsu lawamah ni, tuan-tuan dan puan-puan, terjemah dia apa? Nafsu yang banyak mencela. Nafsu yang banyak mencela. Tapi jangan salah faham. Nafsu lawamah, perkataan lawamah, kalau saya punya terjemah bahasa Melayu ni, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali. Baguslah terjemah ni. Maksudnya, nafsu banyak mencela ni bukan cela orang. Kalau nafsu banyak mencela, kita terjemah cela orang. Kutuk orang tu gemuk, kutuk orang tu pendek, kutuk orang tu hitam. Tu masalah tu. Tu dia ikut nafsu amarah tadi. Nafsu lawamah ni adalah, dia banyak mencela diri dia sendiri. Kenapa dia cela diri dia sendiri? Lepas dia terbuat dosa, lepas dia terjerumus dalam dosa, maka dia terus kata apa? Bodohnya diri aku ni, zalimnya diri aku ni, kenapa aku buat benda bodoh macam tu? Aku dah tahu tak boleh buat, aku dah tahu haram, tapi aku pergi buat juga. Pasal bodoh dengan aku ni. Ni nafsu yang baik. Ini nafsu yang baik. Maksudnya apa dia? Ya, kadang-kadang dia kalah dengan nafsu dia. Kadang-kadang dia kalah dengan nafsu dia. Dia tahu tak boleh tengok, tertengok juga benda haram. Contoh. Dia tahu tak boleh cakap perkataan tak baik itu. Dia tahu tak boleh guna perkataan tak baik itu. Tapi dia cakap juga perkataan tak baik itu. Maksudnya dia kalah dengan nafsu dia. Jadi lepas dia ucap perkataan tak baik, lepas dia tengok benda tak baik, lepas dia dengar benda tak baik, orang ni dia kata apa? Bodohnya aku ni. Kenapa aku bodoh sangat ya Allah? Kenapa aku jahil buat benda macam tu? Dia pun taubat sungguh-sungguh pada Allah. Lepas bulan 2, terbuat lagi. Lepas terbuat dia pun kutuk lagi diri dia. Beza dengan nombor 1 tadi, ammarah. Lepas dia buat dosa, relax, penat, nanti hilang penat sama dosa baru lain pula. Tu paling teruk sekali nafsu dia. Jadi nafsu lawamah ni baik ke tak baik? Baik kena. Orang putih terjemah apa? Saya lupa orang putih terjemah. Orang putih panggil nafsu lawamah ni kalau... Sekejap saya tengok. Baru ni ingat ni, tak ingat. Okay. Self-reproaching. Self-reproaching. Kenapa nak terjemah? Puan Ena Ayub nak tanya apa terjemah self-reproaching. Kat skrin apa dia? Ayat 2, betul Safi, ayat 2. Tu ayat lebih tu. Puan Ena apa terjemah dia? Yes? Saya Apa punya dia? terjemahan ke? Bahasa Inggeris apa maksud dia? Self-reproaching. Apa terjemah dia? Kalau bahasa Melayu nak terjemah self-reproaching tu apa terjemah dia, Puan Ena? Dia macam dia kritik secara kasar. Kritik secara kasar. Kritik diri sendirilah kalau self-reproaching tu. Macam kita apa tu? Negative self talk Okay. Kat skrin apa dia tahu Safi? Tu sama lah. Reproaching soul. Yes. Okay. Terima kasih Puan Ena. Terima kasih Tuan Safi. Menyesal lah Ustaz. Menyesal. Yes. Menyesal. Jadi bagus ke tak bagus nafsu lawamah ni? Bagus lah. Dia bukannya suci macam malaikat, tak terlibat langsung dengan buat dosa. Tu pelik lah. Maksudnya nafsu lawamah ni, lepas dia buat dosa, lepas dia buat maksiat, lepas dia tengok benda haram, dia tahu tak boleh tengok, dia pun istighfar, lepas tu dia kata bodohnya dia aku. Besar bodoh sangat buat benda macam ni. Aku dah tahu haram. Ustaz aku cakap haram. Dalam kitab cakap haram. Ceramah TV cakap haram. Aku buat juga. Kenapalah aku bodoh sangat? Ni bagus.
Ini bagus. Kerana apa? Dia menyesali perbuatan dia lepas dia ikut nafsu, maka dia kutuk dia kutuk diri dia sendiri. Lawamah ni sokmo. Sokmo kutuk. Maksudnya lepas buat dosa terus kutuk. Lepas buat dosa terus kutuk. Lawamah. Lawamah ni dia superlatif kepada perkataan laim. Laim ni orang yang suka mencela. Laimun orang yang mencela. Laimun orang yang mencela. Lawamah selalu mencela. Saya tunjuk perkataan laim. Lawamah berasal pada perkataan laim. Laim ni orang yang mencela. Tolong terjemahkan dia. Tolong tengok muka surat berapa ya. 111. Tolong buka dia Pengamal Syarah boleh? Pengamal Syarah tolong buka surah Al-Maidah. Tuan Safi tolong buka. Saya nak tunjuk perkataan laim tu orang yang mencela. Tapi tak sokmo lah. Lawamah sokmo mencela. Sekali buat salah 4-5 kali dia cela diri dia. Muka surat 117. Muka surat 117 ayat yang ke 54. Ayat yang ke 54. Syaitan rajim, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah kurnia Allah yang diberinya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Okey, terima kasih Puan Maisarah. Ini yang tak bagusnya lah dia. Tuan Safi, merahkan laim tu. Bawah lagi. Tuan Safi, laim. Okey, dari situ. Yes. Ni yang tak bagus. Lau mata laim. Ni cela yang tak bagus. Orang buat baik, dia kutuk. Orang buat jahat, dia kutuk. Kutuk orang lah, laim ni. Kat sini, orang kafir yang suka kutuk orang Islam. Orang Islam buat apa saja, semua dia kutuk. Ni yang tak bagus. Orang Islam yang bagus, dia tak kisah orang kafir nak kutuk apa. Orang nak kata aku ketinggalan zaman, aku simpan janggut, orang nak kata aku teroris, aku buat apa lagi? Aku mengaji agama, orang cakap aku ekstrim, biarlah nak kata apa kata lah. Janji aku buat benda Allah suka, Allah redha. Dia orang Islam yang bagus. So orang kafir, sifat mereka suka mencela. Sama lah juga orang Islam pun kalau suka mencela, dia panggil laim. Okey, orang Islam pun kalau suka mencela, dia panggil laim. Jadi kat sini laim ni celaan yang tak bagus. Cela orang, kutuk orang, kata orang buat benda salah pun kita kutuk, orang buat benda betul pun kita kutuk juga. Tu tak bagus, laim. Lawamah ni hari-hari dia kutuk diri dia. Bukan sekadar hari-hari kutuk diri dia sebab dia buat dosa. Bukan sekadar hari-hari dia kutuk diri dia sebab dia buat dosa. Ada hari-hari yang dia tak beramal. Ada hari-hari yang dia biarkan berlalu tanpa solat duha, tanpa solat isyraq, tanpa solat witir, tanpa baca Quran. Maka hari-hari yang sebegitu pun dia kutuk diri dia juga. Tu nafsu yang bagus, lawamah. Okey, baik. Jadi kita tengok nafsu kita kat mana, jangan cek nafsu orang lain lah. Kalau kita tahap nafsu kedua ni, insya-Allah. Okay, baik. Tapi kalau kita tahap nafsu yang pertama tadi, kita sebenarnya dalam masalah. Nafsu pertama tadi, bila nafsu dia terlintas nak buat maksiat, terus pergi buat. Terlintas nak buat maksiat, terus pergi buat. Orang macam ni susah nak dekat dengan Allah, susah nak kembali pada Allah. Yang ketiga, nafsul mutmainnah. Jiwa dia tenang dengan buat kebaikan. Dia bukan tak nak nafsu, tapi dia lagi minat sembahyang lama-lama. Dia minat ngaji lama-lama. Dia pantang dengan majlis-majlis selawat, majlis-majlis kebaikan. Dia bernafsu ke arah tempat-tempat tersebut. Dia bernafsu. Nafsu dia nak buat benda baik je semua. Tapi tak semualah orang dapat macam ni kan. Jiwa yang tenang. Maksudnya nafsu yang tenang. Nafsu ni macam binatang. Binatang ni mula-mula kita tangkap dia, dapat dia macam mana keadaan dia. Dia nak lari semua. Okey? Lama-lama bila binatang liar tu kita pujuk, kita bagi makan, kita gosok, lama-lama dia tenang, dia dengar cakap kita. Macam itulah juga nafsu. Surah apa ya? Surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Tolong baca dia. Siapa boleh baca lagi kalau saya tertinggal? Saya rasa semua dah baca. Ada tak yang boleh baca lagi kalau saya tertinggal? Tuan Safi, Puan Asma tak ada? Tak ada Ustaz. Okey, baik, tak apa. Puan Izamani, tolong baca Puan Izamani. Surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Muka surat 594. Ayat yang ke-27, 28, 29, 30. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jiwa yang tenang,
kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredainya. Maka masuklah engkau di dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia dan masuklah ke dalam syurga itu. Okey, terima kasih Puan Zaman. Jiwa tenang ni siapa? Jiwa Nabi, jiwa para sahabat. Jiwa yang akan semua tenang bila duduk dalam suasana ibadat. Jadi jiwa dia kalau duduk saja-saja tak buat apa-apa tak tenang. Mesti kena ibadat. Jadi jiwa dia tenang dalam beribadat. Jiwa dia fikir nak ibadat je. Jiwa orang macam ni takkan terlintang nak pergi tempat maksiat. Takkan terlintang nak buat maksiat. Takkan terlintang nak pergi tempat-tempat yang tak baik. Siapa jiwa yang tenang ni? Mutmainnah ni. Tuan Safi, mutmainnah. Okay, terima kasih Tuan Safi. Tuan Safi dah merahkan mutmainnah. Jiwa mutmainnah ni nak dapat macam mana? Nak dapat jiwa mutmainnah ni macam mana? Kena lazimi berzikir. Tengok surah Ar-Ra'du. Kalau baca surah Ar-Ra'du, Puan Mai Zaitun, surah... Lepas surah Yusuf ni surah Ar-Ra'du. Selepas surah Yusuf ni surah Ar-Ra'du. Saya cari muka surat jap. Muka surat 254. Sorry, 252. 252 ayat 28 dengan 29. Boleh Puan Mai Zaitun, boleh Puan Mai Zaitun. Muka surat 252 ayat 28 ke 29. Ni jiwa yang tenang. Kita nak dapat jiwa yang tenang ni lah kita kena usahakan. 28 ni 29. Ya, 28 bawah sekali, 29 sebelah dia. Iaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan zikrullah, mengingati Allah. Ketahuilah dengan zikrullah itu hati manusia menjadi tenang. Sebelah dia. Orang yang beriman dan beramal soleh akan beroleh kebahagiaan yang amat menggembirakan dan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Okey, terima kasih Puan Mai Zaitun. Tuan Sofi, boleh tak buka balik page tadi sebelah dia, 252 tu? Tuan Sofi, ni 253 kan? 252. Tuan Sofi. Okey, bawah tu Tuan Sofi. Okey, Tuan Sofi boleh tak merahkan perkataan tatma'innu dengan tatma'innu. Dua perkataan kat situ. Tatma'innu. Bahasa Arab dia tu. Yes, tu satu. Tatma'innu. Satu lagi. Tatma'innu. Okey. So, tadi ayat yang dibaca oleh Puan Zawani, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ni jiwa mana? Jiwa pergi berjalan sokmo. Jiwa pergi cuti sokmo. Tu jiwa tenang ke? Tak. Jiwa yang tenang ni jiwa kena mancing sokmo. Jiwa yang tenang ni jiwa pergi suka panjat bukit sokmo. Kan ada setengah orang dia suka mancing, suka hiking. Jadi masa dia mancing, masa dia hiking, tu tenang jiwa dia. Bukan. Jiwa yang tenang yang Allah puji tadi, jiwa yang sokmo zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia tak zikir tapi dia tenang. Siapa? Ada orang dia tak zikir tapi dia tenang. Siapa Orang kafir yang tak kisah akhirat. Orang kafir yang tak risau akhirat. Orang kafir yang tak takut langsung akhirat. Memang tenang pun. Kat mana perkataan tenang orang kafir? Tolong baca Puan Aliza. Surah Yunus. Surah Yunus. Ada juga tatma'inna kat situ. Watma'annu. Muka surat 209 ayat atas sekali. 209 ayat atas sekali. Boleh Puan Aliza? Tuan Sofi tolong buka 209 ayat atas sekali. Kat situ ada perkataan itma'annu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan berasa puas dengan kehidupan dunia serta berasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Okey, satu ayat lagi Puan Aliza, 9 ayat 8 pula. Mereka itu tempatnya di neraka kerana apa yang telah mereka lakukan. Okey, terima kasih Puan Aliza. So nampak kat skrin itma'annu. Tenang juga tu. Itma'annu tenang juga. Jadi orang ke Islam nak dapat ketenangan, zikir pada Allah. Siapa yang tak zikir pada Allah, lalu dia rasa dia tak zikir pada Allah, dia tak beramal. Lalu dia rasa dia tenang sebab apa? Rumah dia selesa. Dia tenang sebab apa? Setiap bulan dia boleh bawa anak isteri dia pergi bercuti. Pantai tu, pantai ni, pulau tu, pulau ni. Tu ketenangan bagi dia. Tak salah, saya tak kata bersalah pergi cuti. Pergilah cuti, ada duit pergilah. Cuti kilo-kilo nak pergi cuti tak ada masalah. Setiap hari tak apa, duit banyak pergi cuti tak ada masalah. Tapi kalau itu semata-mata ketenangan dalam hidup dia, dia silap.
Orang Islam, jiwa yang tenang mestilah jiwa yang selalu zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia seronok pergi cuti, dia seronok pergi jalan Gunung Kilir bawa keluarga dia, seronok alhamdulillah. Tapi bagi dia, ketenangan sebenar bila dia atas jadah. Ketenangan sebenar bila masa orang lain tidur, dia menangis air mata, mengadu pada Allah dosa maksiat dia malam-malam. Jiwa tu kita nak jadi. Jiwa tu yang kita nak jadi. Boleh? Jangan cek orang lain lah, cek diri kita sendiri. So, nafsu ada 3, nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu al-mutmainnah. Kita kat mana? Kita tak tahu kita kat mana. Kita tahu kita kat mana. Kita usahalah untuk jadikan nafsu kita nafsu mutmainnah. Dapat nafsu mutmainnah ni, tidur tak nak lama-lama, nak bangun cepat semayang. Okey? Dapat nafsu mutmainnah ni, makan macam biasa tapi dia tak nak buang masa makan lama-lama. Makan kejap je. Habis makan, terus fikir nak buat amal baru. Terus fikir nak tambah amal baru. Kena latih lah. Kena latih. Tak boleh tiba-tiba nak jadi mutmainnah. Kena latih. Kena latih zikir sampai dapat ketenangan. Jangan aku nak tunggu tenang baru berzikir. Aku bukan tak nak zikir. Saya bukan tak nak ngaji, Ustaz. Saya bukan tak nak ngaji, tak nak zikir. Saya sibuk sangat. Saya ni. Sampai matilah tak tenang. Jadi jangan tunggu tenang baru nak berzikir. Berzikirlah sampai dapat ketenangan. Okey, seterusnya masuk ayat baru. Kali keempat pula, Sarham datang jumpa Nabi Yusuf. Kali keempat. Ayat yang ke-54. Wadan Al-Maliku telah berkata Wadan qala telah berkata, ayat lah kita. Qala telah berkata Al-Maliku raja. Ar-Rayyan bil Al-Walid telah berkata raja. Ituni bawalah kepadaku. Ituni bawalah kepadaku. Bihi dengannya. Dengan Nabi Yusuf alaihi salam lah. Bawalah kepadaku dengannya dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Astakhlishu, aku akan menjadikannya istimewa. Astakhlishu, aku akan menjadikannya istimewa. Itu maksud dia. Linafsi, bagi diriku. Linafsi, bagi diriku. Famaka, lama tak sekala boleh apabila boleh. Okey. Kallamahu, dia berkata-kata dengannya. Maksudnya, tak sekala Nabi Yusuf berkata-kata dengan raja. Kallamahu, dia berkata-kata dengannya. Maksudnya, tak sekala Nabi Yusuf berkata-kata dengan raja. Qala, dia berkata. Raja berkata. Innaka, sesungguhnya engkau Nabi Yusuf alaihi salam, al-yauma, pada hari ini, ladaina, di sisi kami, makinun, berkedudukan. Ada pangkat lah maksudnya. Amin, dipercayai. Aminun, dipercayai. Puan Ira tolong baca, Puan Ira, ayat last kita malam ni. Ayat last kita, tak sempat nak habis. Dan telah berkata raja, bawalah kepadaku dengannya. Aku akan menjadikannya istimewa bagi diriku. Maka tatkala dia berkata-kata dengannya, dia berkata, sesungguhnya engkau pada hari ini di sisi kami berkedudukan, dipercayai. Okey, terima kasih Puan. Bermula ayat ni sampai habis surah ni, bermulalah kegembiraan, kebahagiaan pada Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah Nabi Yusuf alaihi salam melalui berbagai-bagai kesukaran, melalui berbagai-bagai kesusahan dalam hidup, akhirnya Allah SWT berikan kepada Nabi Yusuf ketenangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nabi kata pula ada Allah berfirman dalam surah Al-Nashrah, sesungguhnya bersama kesusahan ada kesenangan, bersama kesusahan ada kesenangan. So Nabi Yusuf dah melalui berbagai-bagai kesusahan, sekarang bermulalah kesenangan, ketenangan dalam hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Bermula ayat ini sampai habis surah, tidak ada lagi penderitaan pada Nabi Yusuf alaihissalam. Di seteruk manapun ujian seseorang, seberat manapun ujian seseorang, satu hari nanti pelangi pasti akan datang dalam hidup dia. Tapi sebelum nak dapat senang tu, dia kena redha lah.
melalui berbagai-bagai kesusahan. Dia kena redalah menghadapi orang-orang yang buat jahat pada dia. Dia kena redalah menghadapi keperitan dalam hidup dia. Jadi orang yang Allah nak jadikan orang tinggi, orang yang Allah nak jadikan dia orang yang tinggi, orang yang berpengetahuan luas, maka apa Allah buat? Allah buat dia melalui berbagai-bagai jalan liku kesusahan. Dia ada pengalaman kena buang dalam perigi, dia ada pengalaman kena jual, dia ada pengalaman kerja dengan orang kaya sebagai hamba abdi, dia ada pengalaman masuk penjara dalam keadaan dia tak bersalah, dia ada pengalaman macam-macam orang dalam kehidupan dia. Maka orang macam ni, bila dia jadi orang tinggi dalam kerajaan, dia faham semua perkara. Hari ni ada anak-anak orang kaya, minta maaf banyak lah, anak-anak orang kaya-kaya ni, pengarah-pengarah syarikat ni, dia buah besar lah. Jadi anak dia belajar tak tahu mana, habis dia belajar, pop tu dia bagi pangkat tinggi dalam syarikat. Terus dia bagi pangkat tinggi dalam syarikat dia. Seronoklah anak dia dapat pangkat tinggi, gaji besar, tapi anak yang tak terus dapat pangkat tinggi dalam syarikat tanpa melalui kerja-kerja orang bawahan. Anak tu tak pernah jadi pekerja biasa, anak tu tak pernah kerja kat reception, anak tu tak pernah kerja bahagian ni, pop terus jadi orang tinggi dalam syarikat, maka apa jadi? Lepas ayah dia mati, anak dia take over syarikat, tak tahan lama syarikat tersebut. Kenapa? Kerana anak dia itu tidak ada pengalaman, tidak ada pengetahuan yang luas untuk menguruskan syarikat tersebut. Ini contoh dalam suasana hari ni. Ada orang cerita kat saya lah, saya pun bukan tahu sangat pun cerita-cerita pasal ni. Sunway, syarikat Sunway, kan, syarikat Sunway tu, bos dia Cina lah. Jadi dia ada anak 2 orang. Anak dia tu masuk syarikat dia, Sunway kan, famous lah syarikat Sunway tu. Anak dia masuk kerja syarikat dia, kena kerja pada bawah. Kena jadi reception dulu, lepas tu kerja bahagian ni, bertahun-tahun barulah naik pangkat tinggi ke syarikat tersebut. Kenapa? Dia nak ajar anak dia belajar semua perkara. Dia tak nak ambil anak dia pun bawa ke atas lalu. Tak ada pengalaman jadi orang bawah, tak ada pengalaman kerja pada bawah pun bawa atas lalu, hancur lah. Siapa pernah dengar cerita ni pasal Sunway ni? Tuan Haji Syaril? Pernah dengar Tuan Haji Syaril? Tuan Haji Syaril ke Puan Zanaria ke, Masya Allah, orang lama-lama dalam syarikat. Tak pernah dengar Ya Tuan Haji Syaril? Tak dengar Ustaz. Tak dengar? Okey, tak apalah, nanti Google. Okey. Dia bos besar Sunway tu Cina nama apa tak tahu. Dia ada 2 orang. Bukan 2 orang isteri lah sebenarnya. 1 isteri, 1 lagi, kalau kita panggil isteri kedua lah, orang Islam kan. Dia orang kafir, dia ada isteri betul. 1 lagi isteri tak betul, dua-dua ada anak. Dua-dua anak dia kerja kat syarikat dia, dan semua dua-dua tu dia ajar kerja daripada bawah. Kerana apa? Orang yang asal pada bawah, dia tahu keperitan hidup, dia pandai uruskan diri masa dia ada kat atas. Orang yang tak pernah rasa kesusahan pada bawah, terus naik atas, hancurlah. Jadi Nabi Yusuf AS, salah satu cara Allah nak angkat dia jadi orang yang mulia, orang yang hebat kat Mesir, dia yang akan uruskan negara Mesir masa berlaku kemaran nanti. Dia akan uruskan, Allah bagi dia pengalaman, Allah bagi dia pengajaran, kerana dia melalui berbagai-bagai kesusahan. Jadi, kalaulah tak kerana kawan dia lupa dalam peristiwa ni, dia mungkin tak akan dipanggil oleh raja macam ni. Kalaulah tak kerana isi Zulaikha fitnah dia mungkin tak akan bertemu raja macam ni. Kalaulah tak kerana abang-abang dia buang dia dalam perigi, dia mungkin tak akan bertemu raja macam ni. Jadi setiap sesuatu yang Allah jadikan dalam hidup kita, ada sebab musabab. Tak semestinya Allah jumpakan kita dengan orang baik je kita berjaya. Tak. Kadang-kadang kita jumpa orang jahat, dengan sebab jumpa orang jahat itulah kita makin berhati-hati, kita makin berjaga-jaga. Kadang-kadang kita jumpa dengan orang yang tak suka kita, dengan sebab orang tak suka itulah kita makin berusaha sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita jumpa dengan orang dengki kita, dengan orang yang dengki kita itulah kita makin tinggi, makin naik. Tak semestinya kita jumpa orang baik je kita akan jadi baik naik tinggi. Tak. Allah SWT boleh buat kita jumpa siapa saja, dari situ Allah SWT akan naikkan kita. Okey, ni kali keempat Sarham datang jumpa Nabi Yusuf kat penjara. Kali pertama, jumpa tanya mimpi. Boleh? Kali kedua, Sarham jumpa Nabi Yusuf, dia ajak Nabi Yusuf keluar penjara. Nabi Yusuf tak nak keluar penjara. Kali kedua. Kali ketiga, Sarham datang ke penjara, jumpa Nabi Yusuf, mengatakan pada Nabi Yusuf, okey, isteri-isteri orang besar tadi dah mengakui kesalahan mereka. Mereka yang goda kamu, bukan kamu yang goda dia. Kali ketiga. Kali keempat ni sekarang. Kan saya kata 4 kali baru Yusuf keluar penjara. 4 kali pekerja raja ni datang baru Yusuf keluar penjara. Ini kemuliaan.
Maksudnya apa? 4 kali raja hantar orang bertemu dia kat penjara, barulah dia keluar penjara. Kalau kita, janji aku keluar dululah, lepas tu saya cakap keluar. Nampak Allah nak muliakan Nabi Yusuf, raja kena hantar 4 kali pekerja dia ke istana untuk bawa keluar Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab tu Allah buat si Sarham ni lupa dulu. Allah nak muliakan Nabi Yusuf, keluar penjara dalam keadaan terhormat, keluar terus pergi istana. Okey. Kemudian, kita katakan mana Nabi Yusuf kali pertama lah ni berbicara direct dengan raja. Oleh kerana Nabi Yusuf ni hebat dalam berkata-kata, petah dalam berkata-kata, bijak dalam menyusun ayat, raja dengar kata-kata dia, raja terus kata, okey, hari ni kamu akan jadikan orang besar berpangkat dalam kerajaan. Nampak? Orang yang jujur, orang yang amanah, orang cakap benar, walaupun dia tak perlu cerita ke orang, saya jujur, saya amanah, saya jujur, saya amanah. Tak. Allah akan naikkan dia. Allah akan naikkan dia. Kalau kita tak jujur, kita tak amanah, ya hari ni kita boleh pilih, kita boleh minta ramai orang sokong kita, tapi kita tak lama. Kita tak akan lama. Kita tak jujur, kita tak amanah, tapi dalam masa yang sama, kita nak orang suka kita, orang sokong kita, kita tak akan tahan lama. Tapi kalau kita jujur semata-mata kerana Allah, ikhlas semata-mata kerana Allah, walaupun nampak ramai orang nak jatuhkan kita, ramai orang nak aniaya kita, tapi yakinlah kejujuran yang Allah nampak pada kita, Allah akan naikkan kita. Allah SWT akan tinggikan kita. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam berbicara dengan raja, terus raja kata, engkau mula pada hari ini aku akan lantik jadi orang yang berpangkat dalam kerajaan kerana engkau adalah orang yang dipercayai. Okey. Minggu depan kita masuk ayat baru, kita akan bincang, boleh tak seorang tu minta pangkat? Dia minta nak jadi ketua, dia minta nak jadi menteri, dia minta nak jadi raja. Dalam hadis, Nabi tak bagi minta jadi raja, jadi ketua, jadi pemimpin. Tapi ayat minggu depan, Nabi Yusuf kata, nantilah aku jadi orang yang mengurus kerajaan, mengurus perbendaharaan negara. So minggu depan kita bincang, boleh ke tak boleh ni minta nak pangkat jawatan ni, itu kita bincang minggu depan insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafaatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.